Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembentangan laporan laksana ke-54. Saya akan memulakan dengan ulasan isu-isu semasa sebelum menyampaikan status beberapa inisiatif prihatin, bencana dan kita prihatin. Seperti biasa, saya harap semua di luar sana mematuhi SOP bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 serta mematuhi segala arahan yang berkaitan dengan pergerakan dan aktiviti-aktiviti yang dibenarkan atau tidak di tempat-tempat awam. Kementerian Kewangan juga akan memberi keutamaan kepada keperluan kesihatan awam dan memastikan sumber mencukupi dalam membantu menangani keperluan berikutan kenaikan kes COVID-19. Dalam konteks tersebut, kerajaan juga akan melibatkan fasiliti hospital pengajar Kementerian Pengajian Tinggi serta mewujudkan hospital medan melalui MINDEF di samping mengoptimalkan kapasiti kesihatan yang ada di sektor swasta dalam menguruskan kes COVID-19 dan juga bukan COVID. Sehubungan itu, Kementerian Kewangan bersetuju untuk meluluskan peruntukan tambahan sebanyak RM200 juta kepada peruntukan asal RM800 juta untuk keperluan kesihatan awam berkaitan COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan kepada RM1 bilion. Yakinlah, kerajaan tidak akan berkompromi berhubung dengan isu nyawa dan keutamaan akan terus diberikan bagi menyokong sistem kesihatan awam terutamanya pada masa krisis COVID-19. Apa yang penting, kita semua harus bersama-sama mematuhi SOP bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Teguh kita, menang bersama. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM pada 25 Mei telah menerbitkan Penunjuk Ekonomi Malaysia, PEM. PEM ini adalah indikator yang memberi gambaran tentang prospek ekonomi negara bagi 4 hingga 6 bulan ke hadapan. Indikator ini dapat membantu pengubal dasar, pelabur, penyelidik serta masyarakat umum untuk mendapat gambaran tentang hala tuju ekonomi negara. Pada Mac 2021, indeks pelopor mencatat pertumbuhan yang lebih kukuh pada 17.3% berbanding dengan peningkatan sebanyak 8.3% pada Januari dan 8.6% pada Februari 2021. Prestasi yang baik ini adalah selaras dengan kadar pertumbuhan KDNK pada Mac 2021 sebanyak 6%. Kerajaan menjangkakan bahawa ramalan pertumbuhan 2021 sebanyak 6 hingga 7.5% dapat dicapai sekiranya krisis kesihatan ini dapat distabilkan selepas berakhirnya PKP 3.0. Bagi memudahkan rakyat memahami senario ekonomi semasa, DOSM telah menghasilkan Malaysia Business Cycle Clock yang dipaparkan di portal GOSM bagi menggambarkan pergerakan kitaran ekonomi. Kita beralih kepada pengekalan dan penjanaan pekerjaan. Suka saya berkongsi bahawa industri elektrik dan elektronik E&E masih terus kukuh. Walaupun penutupan sempadan Malaysia telah menyebabkan kehilangan pekerjaan bagi sebahagian besar rakyat Malaysia, namun industri E&E masih terus mengukuh dalam menghadapi cabaran COVID-19 ini. Hasil tinjauan yang dilakukan oleh Federation of Malaysian Manufacturers, FMM, mendapati bahawa 5 syarikat E&E pada bulan April memerlukan sekurang-kurangnya 1,000 pekerja dengan kelayakan kejuruteraan untuk memenuhi permintaan yang tinggi bagi produk-produk elektrik dan elektronik. Secara tidak langsung, ini menunjukkan bahawa pasaran kerja Malaysia menawarkan pelbagai peluang bagi pekerja berkemahiran yang mampu memacu pertumbuhan sektor ini. Memandangkan bahawa lebih kurang 1.5 juta pekerja asing di Pulau Pinang telah pun kembali ke negara asal setelah tamat kontrak dan tiada pengambilan pekerja asing yang baru dibenarkan setakat ini, jurang permintaan sumber manusia berkepakaran industri kini meningkat, terutamanya di sektor pembuatan E&E. Menurut FMM juga, setengah syarikat bersedia untuk melatih pekerja baru dan menawarkan pekerja pakar daripada syarikat pesaing dengan pakej pekerjaan dan gaji yang lebih lumayan. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, terutamanya dari sektor seperti pelancongan dan industri makanan dan minuman, walaupun mereka tidak boleh diserap secara serta-merta ke dalam sektor ini, mungkin mereka boleh memanfaatkan program kemahiran dan peningkatan kemahiran yang selalu saya kongsikan melalui laporan laksana mingguan untuk membina kemahiran yang bersesuaian di dalam sektor yang berbeza. Melalui Pertubuhan Majlis Pekerjaan Negara, NEC, oleh kerajaan, isu ketidakpadanan atau mismatch kemahiran seperti ini dapat diuruskan melalui program-program latihan dan penempatan pekerjaan yang dijalankan oleh kementerian-kementerian dan agensi-agensi untuk memadankan bekalan dan permintaan sumber manusia di Malaysia.
Program-program seperti Penjana Kerjaya 2.0, MyStep atau Short Term Employment Program, program kemahiran dan peningkatan kemahiran penjana, Global Online Workforce, skim peratisan nasional dan lain-lain program turut menyumbang kepada sasaran kerajaan untuk menyediakan 500,000 peluang pekerjaan menjelang akhir tahun 2021. Seterusnya, saya ingin berkongsi mengenai program My Digital Workforce in Tech. Ya, sejajar dengan program Celik Digital dan peningkatan kemahiran, kerajaan dengan kerjasama Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) telah memperkenalkan inisiatif My Digital Workforce in Tech untuk menambah baik kemahiran dan keupayaan pekerja Malaysia dengan menggalakkan syarikat untuk mengambil pekerja melalui insentif gaji dan kursus latihan. Inisiatif ini dilaksanakan melalui dua program, iaitu program perkhidmatan digital perniagaan dan program perantis teknologi digital. Program DBS menawarkan 40% subsidi gaji untuk 6 bulan dengan gaji minimum sebanyak RM2,000 dan subsidi latihan sebanyak RM5,000 bagi setiap peserta. Ketahui lebih lanjut mengenai program ini melalui pautan MDEC. Program DTA pula menawarkan peluang kepada individu yang tidak bekerja untuk meningkatkan kemahiran mereka agar dapat melayakkan diri bagi memenuhi keperluan pekerja industri teknologi seperti sains data, pembangunan perisian dan keselamatan cyber. Dapatkan maklumat terperinci mengenai kursus-kursus career upgrade yang tersenarai dalam Digital Skills Training Directory MDEC di pautan MDEC. Pembayaran insentif akan diberikan kepada majikan yang mengambil bahagian seperti yang diterangkan di pautan. Bagi program kemahiran dan peningkatan kemahiran pula, setakat 14 Mei, seramai 143,301 peserta telah diluluskan untuk mengambil bahagian dalam program-program yang disediakan. Senarai kursus-kursus yang mendapat permintaan boleh dilihat melalui pautan Kementerian Kewangan. Selain itu, pemohon juga boleh layari laman web agensi-agensi kerajaan seperti yang dimaklumkan di dalam laporan bertulis untuk mendapatkan maklumat mengenai kursus-kursus yang ditawarkan. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, terutamanya golongan belia, anda semua dijemput menyertai kursus-kursus ini. Dari segi sokongan penggunaan teknikal dan digital bagi PKS dan syarikat di peringkat pertengahan ataupun MTC, setakat 14 Mei, RM66 juta telah disalurkan kepada 13,865 perniagaan dalam bentuk grant dan pinjaman untuk langganan perkhidmatan digitalisasi. Bagi pembiayaan mikrokredit penjana di bawah Bank Simpanan Nasional, setakat 14 Mei, sebanyak RM421.2 juta telah disalurkan bagi memanfaatkan 12,666 PKS Mikro, termasuk dalam bidang peruncitan dan perkhidmatan. Grant bantuan khas secara one-off sebanyak RM3,000 kepada agensi pelancongan di bawah inisiatif ke-8 program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi ataupun pemerkasa, iaitu merangsang semula sektor pelancongan dan peruncitan. Kerajaan telah bersetuju untuk menyalurkan grant bantuan khas secara one-off sebanyak RM3,000 kepada lebih 5,000 agensi pelancongan yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia. Setakat 16 April, sebanyak RM2.574 juta telah disalurkan kepada 858 syarikat pengendali pelancong. Bantuan kewangan one-off homestay RM600 kepada pengusaha program pengalaman Homestay Malaysia. Juga di bawah pakej rangsangan pemerkasa, kerajaan bersetuju untuk menyediakan bantuan tunai secara one-off sebanyak RM600 kepada pengusaha homestay yang didaftar dengan MOTEC. Bantuan ini dijangka dapat memanfaatkan lebih 4,000 tuan rumah atau pengusaha program pengalaman homestay. Setakat 15 April, sebanyak RM183,600 telah disalurkan kepada 728 homestay di Perlis, Selangor dan Terengganu bagi pembayaran fasa pertama. Allowance khas Barisan Hadapan. Setakat 14 Mei, sebanyak RM719.51 juta telah disalurkan berdasarkan lebih 2 juta tuntutan daripada doktor, jururawat dan kaki tangan perubatan lain yang terlibat secara langsung dalam pengurusan dan pembendungan wabak COVID-19. Allowance khas ini juga dipanjangkan kepada anggota tentera, polis, kastam, immigration, bomber, anggota Angkatan Pertahanan Awam serta anggota rela yang terlibat secara langsung dalam melaksanakan PKP. Sokongan bagi industri pertanian dan makanan. Pembiayaan bernilai RM400 juta telah diperuntukkan bagi golongan petani, peladang dan nelayan.
Di bawah skim ini, RM350 juta juga merupakan peruntukan di bawah skim pembiayaan mikrokredit Agrobank. Setakat 14 Mei, sebanyak RM151.02 juta telah disalurkan di bawah skim ini bagi memanfaatkan 12,644 PKS mikro pertanian. Jaminan makanan atau food security amatlah dititik beratkan di dalam Pelan Penjana dan juga Belanjawan 2021. Sebagai penutup, sekali lagi saya mengingatkan semua agar terus mengikuti SOP dalam menjalani aktiviti ekonomi dan kehidupan harian. Sehubungan itu, saya terpanggil untuk berkongsi satu pesanan oleh Datuk Dr. Al-Zamani Muhammad Idrus, pakar perunding perubatan kecemasan Hospital Kuala Lumpur. Melalui posting Facebook beliau yang menyatakan, ya, PKP 1.0 itu ideal, tetapi orang masih perlu berniaga dan bekerja untuk rezeki hidup. Tapi kita boleh menjadikan 3.0 mirip 1.0 dengan semua berperanan, tiada ziarah, makan jauh, jogging berjarak, shopping berjarak, pastikan penjarakan sempurna. Seperti yang saya tekankan pada awal laporan kali ini, kerajaan tetap akan berusaha melakukan yang terbaik untuk membendung wabak COVID-19 dan memastikan proses pemulihan ekonomi dapat diteruskan. Walau bagaimanapun, dengan peningkatan kes jangkitan dan kematian yang telah mencapai rekod baru, peranan serta kerjasama anda semua adalah amat penting dan akan menyumbang dengan signifikan kepada usaha berterusan kerajaan untuk menyediakan sokongan terhadap kapasiti kesihatan awam dan menjamin kelangsungan perniagaan serta melindungi punca rezeki rakyat melalui bantuan-bantuan yang akan diteruskan. Sehubungan itu, saya ingin menyarankan kepada semua rakyat Malaysia yang belum lagi mendaftar diri masing-masing untuk vaksinasi melalui aplikasi MySejahtera untuk segera berbuat demikian. Ingatlah bahawa ini amat penting untuk kita memastikan agar ekonomi kita mampu pulih dan kembali berkembang mulai separuh kedua tahun 2021 ini, insya-Allah. Saya akhiri laporan laksana kali ini dengan serangkap pantun. Jauh berlayar bahtera lama, dikemudi nakhoda merentas lautan. Pandemik menular, tangani bersama. Patuhi SOP, putuskan jangkitan. Sekian, jaga diri dan stay safe. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.